Okey, kita akan teruskan kisah selanjutnya. Dan berikut ini ada satu lagi kisah yang berkaitan pernah saya ceritakan beberapa bulan yang lalu ataupun minggu yang lalu, kisah tentang VCD yang dibeli. Dan ini kiriman daripada mana ni? Encik Sani berkongsi peristiwa ini. Dan Encik Sani mengirimkan email ini pada saya dan ingin tanya pada saya apakah mungkin kesudahan kisah yang ingin diceritakan ini. Baik, kita akan teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Saya akan teruskan dengan kisah selanjutnya ini. Dari Encik Sani berkongsi peristiwa pengalaman. Katanya, Kisi, tolong. Banyak tolong ini semua huruf besar ni. Dengan tanda seru lagi. Tolong, saya ingin bertanya soalan yang saya alami berikut ini. Kisi ingat tak beberapa bulan yang lalu Kisi pernah bacakan kisah yang dialami oleh sebuah keluarga tentang DVD ataupun VCD yang mereka pernah beli di seberang tambak. VCD-DVD ini sebenarnya mengandungi bacaan mantra dan dikatakan untuk sesiapa yang menonton VCD-DVD tersebut yang membaca mantra, gangguan akan datang mengganggu keluarga. Tempoh hari sedang saya kemas bilik anak saya. Saya, kata Encik Sani, terperasan ada beberapa keping VCD-DVD. Jadi saya pun rasa curiga nak tengok apa isi kandungannya. Sebab salah satu DVD tersebut semua hitam, tak ada gambar lain, hanya warna piringnya hitam. Saya pun takutlah, ialah sebagai seorang ayah, takut anak bujang saya ni menonton benda-benda yang tak senonoh. Jadi saya pun masukkan DVD tersebut nak periksa. Alangkah terperanjatnya apabila ternampak Kisi, DVD yang pernah Kisi ceritakan. Kisi pada mulanya skrin hitam. Kemudian Kisi keluar mantra-mantra dengan bunyi-bunyian yang menakutkan. Terus saya matikan. DVD tersebut saya buang, katanya secepat mungkin, buang ke dalam tong sampah. Tak tahu pula boleh sampai ke rumah saya. Pendengar Ria 897. Jadi saya tanya bila anak saya pulang dari sekolah. Namanya Muhammad. Jadi kata Encik Sani, bila saya tanya mana dia dapat, dia kata kawan dia pinjamkan dia. Saya terperanjat. Dan saya tanya, kau dah tengok tu belum? Nasib baiklah anak saya kata dia belum tonton lagi DVD yang dikatakan seram yang kawannya terima dari kawan yang lain. Pendengar-pendengar Misteri Jam 12, ingin saya bertanya, kalau mungkin saya dah tonton VCD tersebut setengah jalan macam saya katakan tadi, ada tak apa-apa akan berlaku? Sebab anak saya dah bersumpah yang dia tak tonton, belum lagi menonton DVD itu. Tapi saya dah tengok setengah jalan. Bagaimana Kisi? Sekarang ni rasa hati tak sedap. Oleh kerana perasaan takut, kebelakangan ini saya seringkali nampak macam ada susuk tubuh wanita di ruang tamu rumah. Saya seorang bapa tunggal. Isteri saya dah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kini saya tinggal bersama dengan 3 orang anak. Seorang anak bujang dan 2 orang anak gadis. Yang ini yang saya takut. Takut-takut anak gadis saya kena gangguan. Dan inilah saya ingin katakan sekali lagi. Adakah mungkin perasaan takut menghantui saya? Beberapa malam yang lalu, bila sedang saya tidak bertugas keesokan harinya, saya akan mendengar rancangan MG12. Waktu itu, sedang saya dengar rancangan Kisi, pintu bilik saya terbuka. Saya nampak di ruang tamu macam ada orang sedang duduk. Dan saya pasti, itu bukan anak gadis saya. Sebab malam itu anak gadis tidak ada di rumah, tidur di rumah makciknya. Jadi saya ingin tanya sekali lagi. Barang sesiapa yang pernah mendapat VCD tersebut, kalau tertonton setengah jalan kita berhenti, adakah ia juga akan membawa padah yang sama? Tolong. Tanya Kisi pada pendengar MG12 yang mungkin pernah menonton DVD Pemujaan Saka yang pernah Kisi ceritakan. Terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Okey, itu dia pendengar Ria 897. Jadi sekarang bagaimana? Pertanyaan. Saya tak tahulah sejauh mana kebenaran kisah ini. Tapi kalau orang selalunya tanya untuk minta tolong, kita cuba bantulah.
Tak tahu sejauh mana kebenaran sekali lagi ya. Ingat, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Dan kalau ini satu pertanyaan yang jujur dan ikhlas dan benar, apa kata pendapat pandangan anda? Bagaimana? Sekarang Cik Sani ni, anak dia belum tuntun. Cik Sani dah tuntun setengah jalan. Dia terus hentikan sebab dia teringat pernah kisah yang saya ketengahkan ni. Saya pun tak nak lah Dan tolonglah, kalau sesiapa yang ada VCD ni, janganlah sesekali awak upload dekat YouTube. Kalau awak upload pun kalaulah nak tunjuk, nak kongsi dengan pendengar, tolonglah mungkin awak hilangkan mentera-mentera yang tertera tu supaya orang lain tak terbaca. Hilangkan mentera tersebut. Dan kalau sesiapa yang ada, macam mana saya nak, mungkin kalau saya ada lah, saya nak tunjuk pada anda. Tapi bila nak tunjuk tu, saya kena, nak edit tu, saya kena baca, kena tengok. Itu pun masalah juga. Ayolah, bagaimana cara yang lebih baik? Ada boleh sarankan tak? Kalau misal katalah, pendengar-pendengar MJ12 ke yang ada VCD tersebut, kalau anda hantar pada saya, bagaimana caranya saya boleh edit, boleh adunkan VCD tersebut. Saya akan mungkin blurkan kata-kata mentera yang tertera tu supaya anda tak dapat baca dan cuma tahu macam mana bunyi dan isi kandungan sedikit lah. Siapa setuju? Kalau setuju, saya akan cuba The Search for VCD Hitam. Seram nama dia, Ya, VCD Hitam. Mungkin ada di antara anda macam Encik Sani pernah menontonnya. Jadi boleh kongsi dengan saya. Kita akan kembali sebentar nanti. Pendengar Ria 897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM. Berikut ini ingin saya ketengahkan satu kisah datang dari pendengar seberang tambak dari Johor Bahru. Dan ini berlaku di salah sebuah rumah flat di sana. Tentang lift yang dikatakan pernah berlakunya kes pembunuhan dalam lift yang disebutkan. Pendengar dari seberang bernama Hairul berkongsi kata di sini, apa kabar DJKC? Saya Hairul dari Malaysia, Johor Bahru. Saya ingin berkongsi peristiwa. Beberapa tahun dahulu, saya dengan ibu pernah menetap sementara waktu di salah sebuah rumah flat di Malaysia sebelum kami mendapat rumah yang baru. Memang tempat yang kami tinggal ni, bangunannya dah lama buruk, liftnya pun tidak begitu baik. Kadang-kadang bila balik dari sekolah, kata Amirul, menaiki lift tersebut, dengar bunyi reput lift. Bila naik, dengar bunyi besi, bunyi rantainya yang dah karat. Boleh membuat saya lemah jantung. Memang kisi kadang-kadang kedengaran macam suara orang. Tapi cerita tentang lift ingin saya sentuh, kata pendengar kita. Kata Hairul, dalam lift tersebut pernah berlaku satu kejadian pembunuhan. Apabila diceritakan yang saya dengar, waktu tu saya belum lagi duduk sana. Tapi ini diceritakan oleh ibu saya, diceritakan oleh jiran sebelah kepada ibu yang buat kawan dengan ibu. Dikatakan, naik lift tu hati-hati, sebab dalam lift tu pernah berlaku satu kejadian pembunuhan. Sebenarnya ada dua budak masuk lift ikut seorang perempuan, merupakan makcik tua. Dalam lift tu, makcik tu dirompak. Bila makcik meronta, makcik telah pun katanya dirodok dengan pisau sehingga menyebabkan kematian maut dalam lift di tempat rumah flat saya. Sebab itulah, bila saya tinggal di sana, ada dua orang rakan sekolah. Kalau dia balik, dia tak pernah naik lift, walaupun rumahnya di tingkat 4. Saya rasa hairan, sebab kemudahan dah ada, kenapa tak nak digunakan? Jadi akhirnya, baru saya tahu. Bila saya tanya kenapa tak beritahu, dia orang mengatakan takut nanti saya fikirkan yang diorang ni penakut dan pengecut. Tapi kisi, sebelum saya dapat tahu berita ini, kata Hairul, pengalaman yang amat menyeramkan. Saya ingat lagi, waktu tu saya ada latihan bola sepak di sekolah saya, sekolah kebangsaan, ... tak nak saya sebutkan. Betul-betul berdekatan dengan tempat saya tinggal. Dalam perjalanan balik dari tempat saya berlatih di sekolah, pulang ke rumah. Jadi saya berjalan tu sekitar 6 lebih petang, nak dekat waktu maghrib.
sampai di kawasan lobi lift kolong blok rumah saya. Saya pun tekan dan tunggu lift untuk turun ke bawah. Rakan-rakan pendengar Ria 897, sedang saya nak masuk ke dalam lift, tiba-tiba dari jauh jalan seorang makcik dengan bakul dari pasar. Jadi, makcik tu jalan perlahan sangat, kata Amirul. Saya pun tekan butang lift dan menunggu makcik itu untuk masuk ke dalam lift bersama dengan saya. Kemudian, bila makcik itu dah masuk dalam lift, saya tanya, "Makcik, tingkat berapa?" "Nak, tingkat 7. Saya pun tekan tingkat 7. Dalam perjalanan, lift naik ke atas. Rumah saya di tingkat 8 KC. Jadi dalam perjalanan lift naik ke atas, katanya Hairul, saya rasa macam ada benda yang tak kena. Bulu rumah saya sentiasa remang. Dengar bunyi lift yang tak nak reput. Dengar bunyi, katanya di sinilah, dengar bunyi besi lift yang dah karat, membuat lebih seram dan cukup menakutkan. Tiba-tiba, kata Hairul, setengah jalan lift tu antara tingkat 4 dan 5. Terhenti seketika. Saya tekan butang lagi beberapa kali, saya bunyikan loceng, lift tidak bergerak. KC dan pendengar Ria 897. Lift tak bergerak, lampu lift terus mati. Sedang saya cuba ikhtiar dan berusaha, tekan loceng, tekan pintu lift untuk buka, tekan tingkat 7, tekan tingkat 8. Semua butang saya tekan. Saya tekan, pintu lift tertutup dan dalam lift masih gelap gelita. Rakan-rakan misteri jam 12. "Hairul, kau tak nak tengok belakang?" "Kisi, bila saya toleh." "Ya Allah, Kisi." Lift yang gelap, saya nampak ada makcik sedang berdiri. Rambutnya punyalah menakutkan. "Kau berani naik lift ni, Hairul?" "Hairul." Makcik tu sebut nama saya berkali-kali. Tapi waktu itu saya dah rapatkan badan saya dengan pintu. Sambil saya istighfar, saya baca apa jua surah Kisi. Macam-macam doa saya baca. Dalam ketakutan sampai doa makan pun saya terbaca. Kemudian saya dengar suara abah saya. "Hairul! Hairul! Hairul!" Pendengar Ria 897. Saya tak tahu apa yang berlaku. Saya sedang terduduk di dalam lift. Dan lift tersebut antara tingkat 4 dan 5 masih tak bergerak. Saya tersadar kerana saya mungkin pingsan dalam lift ketika sesuatu yang menakutkan berlaku. Rupa-rupanya, penduduk rumah flat tersebut telah pun memaksa buka pintu lift dan bapa saya memanggil saya beberapa kali. Saya tersadar, bangun dan mereka ramai-ramai menarik saya keluar dari lift. KC dan pendengar Ria 897. Sejak hari itulah, untuk beberapa bulan mendatang, saya tidak pulang ke rumah walaupun rumah saya di tingkat 8. Saya tetap akan naik tangga macam penduduk-penduduk rakan-rakan yang lain. Sebab itulah lift tu sentiasa kosong. Senang nak dapat. Terima kasih. Selamat tengah malam, KC. Hairul GB, pendengar Misteri Jam 12. Ini kiriman daripada pendengar yang hanya ingin dikenali sebagai Tri. Apa kabar semua? Nama saya Tri. Ingin saya berkongsi pengalaman yang terjadi di dalam rumah saya. Kisah ini berlaku pada tahun 2005, katanya Tri. Apa yang terjadi? 2 hari selepas jiran saya meninggal dunia. Jiran saya, jiran sebelah, seorang wanita Cina tua. Setelah 2 hari dia meninggal, kata Tri,
dia mula rasakan sesuatu. Casey, orang Cina, kalau meninggal dunia, mereka akan adakan upacara kematian dekat kolong blok. Ada kalanya di multi-purpose hall selama lebih kurang seminggu, Casey. Mayat tu akan dimasukkan dalam keranda, disimpan di kolong blok untuk saudara mara menziarahi jasad si mati buat kali terakhir. Jadi, bila dapat tahu jiran sebelah meninggal, saya pun simpati dengan keluarga. Sebenarnya, Casey, apabila saya balik rumah pada hari yang kedua, kata Tri, saya naik lift. Rumah saya di tingkat 8. Dalam perjalanan naik lift, naik ke atas, saya boleh bau, Casey. Jiran sebelah saya ni, seorang wanita Cina tua yang meninggal dunia. Dia ada mengenakan sejenis wangi-wangian. Saya memang cam. Kita hidup berjiran, Casey. Dah lama. Naik lift, saya berdiri. Belakang saya ni ada ruang, kata Tri. Dalam hati saya bercakap, macam aku kenal bau ni. Tak apalah. Saya pun tak nak fikir yang panjang-panjang. Saya tekan butang lift dan tutup pintu lift. Sepanjang perjalanan naik atas, bulu tengkuk saya meremang. Seolah-olah seperti ada sesuatu di belakang. Kita ni, Casey, kalau tahu ada benda dekat belakang, kita tak akan toleh. Itulah yang saya buat sampai lift tiba di tingkat rumah saya, iaitu tingkat 8, Casey. Saya keluar, berjalan perlahan-lahan menuju ke arah rumah saya. Waktu tu saya balik jam 11 lebih malam. Walaupun jasad si mati dekat bawah blok, dekat bawah blok langsung tak ada orang. Selalunya, kalau ada orang Cina meninggal dunia, nanti akan adalah saudara mara 2-3 orang duduk dekat bawah. Tapi pada malam tu saya balik, tak ada orang, Casey, hari kedua. Hari yang pertama, nampak juga orang. Berjalan menuju ke arah pintu rumah saya. Tiba-tiba saya dengar, "Bodoh apa? Bodoh ah!" kata Tri. Secara jujur, saya tuli dan saya marah. Saya kata, bodoh apa? Bodoh. Nak keluarkan kunci dari beg, Casey, yang selalu senang masuk tangan seluk keluar kunci. Malam tu, susah sangat nak capai kunci. Akhirnya dapat keluarkan kunci. Buka pintu rumah, tolak, tutup pintu. Casey, dekat luar, saya dapat rasakan macam ada sesuatu di koridor rumah saya. Jalan setapak, 2 tapak, 3 tapak, 4 tapak jauh daripada pintu rumah. Bayangkan, Beringaria. Saya beranikan diri sebab saya dah masuk dalam rumah. Saya pun pergi ke bilik ibu saya. Ibu. Ibu saya bangun, buka pintu, tanya pada saya, ada apa ni? Bu, saya terpaksa terus terang. Boleh temankan saya tak? Tak sedap hati lah, Bu. Yelah. Nanti ibu duduk sini. Kau pergilah mandi, Ibu saya duduk dekat ruang tamu, Casey. Duduk dekat ruang tamu dengan mata yang mengantuk. Dengan segera masuk bilik saya, capai tualah
masuk ke tandas dekat dapur, kemudian mandi. Cepat saya mandi. Saya keluar daripada tandas, nampak ibu saya tengah duduk. Masih dalam keadaan mengantuk, pejam mata, tunggu saya. Kes bayangkan, ruang tamu gelap, tak buka lampu Hanya lampu daripada koridor masuk ke dalam ruang tamu. Itulah cahaya dalam ruang tamu rumah saya. Saya pun dengan tuala saya kesat, keringkan rambut yang basah, berjalan. Kemudian saya lalu dan saya kata, "Bu, ngasihlah Bu, masuk tidurlah Bu. Ngasih Bu masuk tidurlah Bu." Kemudian saya pun toleh tengok bilik. Nak berjalan katanya Tri menuju ke arah bilik saya. Ibu saya cakap, yelah. Saya toleh, Casey, dekat meja makan ruang tamu yang mana ibu saya duduk sebelum itu, tak ada orang. Suara datang daripada sofa dekat ruang tamu. Ibu saya duduk sebab tubuhnya kecil. Saya tak dapat lihat. Sofa saya jenis yang tinggi, jadi ibu menyandar. Ibu saya bangun, masuk dalam bilik. Saya tak boleh tidur Casey malam tu. Nasib baiklah Casey, upacara kematian tu hanya berlangsung selama lebih kurang seminggu. Dan nasib baiklah saya dah tak balik awal, dah tak balik lewat lagi. Katanya Tri, pulang lebih awal, takut nanti kena ganggu macam benda yang sama tadi. Sementara saya nantikan panggilan dari anda. Ini datang daripada Muhammad Syazwan Abdul Hamid. Kata beliau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu kisah pernah terjadi pada saya di Kuala Lumpur. Dan saya menginap di sebuah hotel. Saya tak perlu sebutlah nama hotel ni hotel ini dekat dengan penjara Pudu. Yang sekarang ni dah pun terbengkalai nampaknya. Ataupun dah dirobohkan Apa yang berlaku, saya pernah masuk salah bilik hotel. Pelik kan? Bilik hotel ni menggunakan kad access card untuk masuk. Tak perlu kunci yang biasa, menggunakan access card. Yang saya hairan, access card untuk masuk ke bilik yang saya ada boleh tap dan boleh termasuk bilik lain, kata Syazwan. Jadi saya pergi ke sana sebenarnya untuk berjumpa dengan beberapa orang rakan lah, untuk berbincang tentang bisnes kolaborasi antara saya di Singapura dan teman-teman saya yang ada di Kuala Lumpur. Jadi setelah saya habis jumpa mereka, waktu tu dah agak malam sekitar jam 11 lebih malam. Saya pun dah terlampau penat. Saya balik bilik hotel dengan keadaan penat sangat-sangat, kepala saya mabuk. Saya pun pergi bilik, saya tap. Bila tap, pintu terbuka. Saya pun tak fikir panjang, masuk dalam bilik tu, tutup, masukkan kad, aircon menyala, lampu menyala. Terus dekat katil juga saya baring, tak fikir panjang. Saya baring dekat katil. Baring sampaikan saya terlelap pada waktu itu. Pendengar Ria 897 FM, saya terbangun daripada tidur saya. Setelah saya rasa mungkin setengah jam 40 minit saya tertidur dekat dalam bilik hotel ni. Saya terbangun sebab saya rasakan dekat katil yang saya baring tu ada orang main lompat-lompat, Casey. Macam ada orang diri di atas katil tu, kemudian dia lompat-lompat membuat saya terbangun. Bila saya bangun, saya dapat rasakan seperti ada orang yang baru bermain lompat-lompat daripada katil bilik hotel saya. Saya jadi tertanya-tanya. Saya bangun, saya tengok sekitaran saya dalam bilik hotel. Kemudian saya pun, okeylah, aku dah tidur dah cukup. Mungkin tadi mimpi lah sebab terlampau kepenatan sangat-sangat. Saya pun bangun nak tanggalkan sepatu, baru saya perasan, ni bilik siapa ni? Mana aku punya beg-beg, barang-barang? Saya buka almari, tak ada. Kemudian saya tertanya-tanya lagi, mana barang aku? Akhirnya bila saya keluar daripada bilik hotel tu untuk tengok nombor pintu, saya berada di bilik hotel yang salah, Casey. Bilik hotel saya berada jauh daripada tempat yang saya ada.
Saya dengan segera, Casey, angkat beg saya, haversack yang saya bawa keluar tadi. Saya sebelum nak keluar daripada bilik hotel ni, saya sempat toleh ke belakang. Saya ternampak dekat belakang langsir dalam bilik hotel ni, ada seperti susuk tubuh manusia berdiri di sebalik langsir bilik hotel, kemudian sedang menjenguk sambil memegang langsir dari jauh. Bila saya ternampak, saya istighfar berkali-kali. Saya keluar tutup pintu bilik hotel dan saya pegang kunci saya. Tadi aku masuk macam mana Dengan access card yang sama, saya tap sekali lagi. Bilik hotel tu tak boleh terbuka pintunya. Tap lagi tak boleh buka. Merah. Macam mana aku masuk tadi Saya pun terus jalan ke beberapa pintu untuk masuk ke bilik saya. Bila saya tap card, lampu hijau, saya baru boleh masuk dan barulah saya nampak luggage bag saya dan juga itulah bilik hotel saya yang sebenar. Yang menjadi tanda tanya, Casey, bagaimana akses kad saya boleh masuk bilik yang bukan bilik saya? Bila saya sedang tidur, nyenyak tidur kerana kepenatan 30 hingga 40 minit, saya dapat rasakan ada orang bermain lompat-lompat di atas, katanya di sini orang bermain lompat-lompat Jadi di atas katil, dapat rasakan di tengah pejam ni, tengah tidur saya bangun, rupa-rupanya saya salah bilik, Casey. Untuk pengetahuan Casey, hotel yang dimaksudkan adalah ... Terima kasih dan selamat tengah malam. Suzlina. Katanya Suzlina, selamat tengah malam Casey dan juga pendengar MJ12. Saya pernah satu ketika dahulu menunggang motosikal. Suzlina menunggang motosikal Dan ini berlaku dekat kawasan ini berlaku dekat kawasan Mandai Road. Seorang diri menunggang motosikal waktu malam, angin sejuk. Saya dah biasa tunggang motosikal seorang diri waktu malam. Tiba-tiba dekat kawasan Mandai Road ni, saya terasa motosikal saya ni macam berat semacam. Dan bila berat ni, saya tahu bahawa berat yang saya sedang tunggang motosikal ni rasanya sama seperti ada orang duduk di belakang motosikal saya, Casey. Sepanjang perjalanan, yalah kita ni menunggang motosikal, mana ada CD player. Saya baca, Casey, mulut komat kamit membaca Ayatul Kursi. Nasib baiklah saya hafal surah ni. Jadi saya confident sikit. Jadi saya baca ayat kursi sambil menunggang motosikal. Masih lagi berat. Ya baca dan baca, terus baca. Tiba-tiba motosikal saya kembali ringan. Macam saya seorang sajalah yang menunggang motor itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau kisah saya tak berapa seram. Terima kasih kembali. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897 FM. Kisah yang pertama ingin saya kongsi dengan anda. Ini adalah satu peristiwa yang dikirimkan pada pendengar kita yang bernama Khairil. Berkongsi peristiwa di kampung beliau. Katanya di sini, apa khabar Casey? Khabar baik Khairil. Saya adalah pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Sabah. Ini berkenaan dengan pengalaman yang saya nak ceritakan. Saya adalah penduduk kampung Tan Duo. Ejaannya TANDUO. Saya tak pasti sebutannya seperti mana, seperti apa, tapi mungkin sebutannya Tan Duo. Kata beliau adalah penduduk di sebuah kampung di kawasan Sabah, di kampung Tan Duo. Mungkin tidak ramai yang kenal dengan kampung saya ini. Ini sebuah kampung yang telah pun banyak sangat kisah-kisah misteri dikaitkan. Antaranya pada tahun 2013 juga tersebar luas tentang misteri kampung Tan Duo satu ketika dahulu. Dikatakan kisah ini benar ataupun tidak, bagaimana agaknya. Tapi sekarang dah tak duduk pun dekat kawasan tu. Tapi ini dulu satu ketika dahulu. Waktu tu saya belum berumah tangga. Kini dah berumah tangga, dah tinggal di tempat lain, Casey. Di Sabah, kampung Tan Duo. Malam-malam hari, saya seringkali diajak kalau kakak saya nak ke tandas. Dia akan kata, "Dek,
temankan akak, dek. Akak mau ke tandas, saya akan temankan kakak saya, tapi saya sendiri pun takut, Casey. Kami cuma 2 beradik saja dalam keluarga. Pada waktu itu, saya ada seorang lagi kakak, yang mana seorang lagi kakak saya sudah berumah tangga dan ikut suami menetap di Melaka. Jadi kami cuma 2 beradik. Saya ketika itu usia 16 tahun, Casey. Dan kakak saya yang tengah ni pada waktu itu berusia 20 tahun. 20 tahun dia akan kata temankan dia waktu malam nak ke tandas. Kalau sedang tidur saya akan bangun. Sebabnya kalau saya tak teman dia takkan keluar. Saya keluar dari rumah saya, temankan kakak pada tengah malam pergi ke tandas. Ini yang berlaku. Dek, kau tunggu sini, dek. Aku masuk tandas dulu ya. Tak boleh tahan, dek. Cepatlah, kak. Aku pun takut. Ya, dek. Kakak saya pada waktu itu masuk ke dalam tandas untuk lepaskan hajat. Buang air besar, Casey. Hajat besar. Aku berada di luar, katanya Khairil. Seorang diri juga takut. Sebabnya dekat kampung aku ni dah banyak kejadian misteri berlaku. Antaranya penampakan wanita yang dipanggil Pontianak pada waktu malam. Jadi pendengar Ria 897 FM. Kata Khairil, pada waktu itu kakak aku sedang berada dalam tandas, aku berada di luar. Tandas di kampung aku jauh dari rumah. Dia di belakang rumah, tetapi harus keluar daripada rumah. Mungkin boleh keluar dari depan, jalan ke belakang, keluar dari belakang pintu dapur, langsung ke belakang. Jaraknya daripada rumahku ke tandas itu dalam jarak 10 meter. Kakak di dalam, aku di luar. Mataku lihat kiri kanan, atas bawah ketakutan, Casey. Tiba-tiba pada malam tu, aku dengar bunyi sesuatu. Seperti ada perempuan menyanyi. Kak, cepat kak. Lambat. Nanti dek, nanti. Kata kakak aku. Sebabnya perutnya masih sakit. Aku sedang berada di luar, keadaan aku amat takut. Tanpa memberitahu kakak aku masuk ke dalam rumah, duduk dekat dapur. Dengan harapan, bila aku dengar kakak aku membuka pintu tandas, sebabnya malam tu sunyi sepi, Casey. Bila kakak aku membuka pintu tandas, jadi aku tahu kakak aku dah nak keluar, baru aku akan keluar daripada dapur rumah dan langsung pergi ke tandas, menantikan kakak aku. Anda bayangkan, ini yang diceritakan oleh Khairil. Jadi sedang duduk dekat dapur rumah Khairil. Di belakang rumah tu tengah duduk. Tengah tunggu bunyi pintu tandas. Bunyi pintu, mesti Khairil keluar untuk sambut kakak dan sama-sama masuk dalam rumah. Duduk, aku terlelap, Casey. Bila aku terlelap, dalam masa yang sama, tiba-tiba aku terbangun dari tidur. Pada saat aku buka mata, aku terdengar pintu tandas terbuka. Timingnya cantik, Casey. Dengan segera aku bangun.
Bangun daripada tempat duduk di dapur, keluar dari dapur, jalan. Nampak kakak aku tutup balik pintu tandas. Hal. Kak, belum habis-habis. Cepatlah. Berapa jam mau pergi tandas ni, Kak? Kak, 5 minit lagi ya. Ya. Aku berdiri di luar. Kakakku masih di dalam, belum keluar tandas, katanya Khairil. Tunggu dan tunggu dan tunggu dan tunggu. Tiba-tiba Casey, Khairil, dalam tandas tidak ada orang. Kak, jangan main-main ya, Kak. Aku masuk nanti. Aku memarahi kakakku. Sebabnya, kata Khairil, kakakku membisikkan sesuatu dari dalam tandas. Katanya, Khairil, dalam tandas tidak ada orang. Aku diam lagi. Khairil, dalam tandas tidak ada orang. Kak. 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 Dari dalam rumah, aku dengar. Tiba-tiba, daripada tepi bilik kakakku, dari tingkap biliknya, aku nampak ada kepala. Khairil! Khairil! Hai! Aku udah keluar lah. Masuk! Hah? Kata Khairil pendengar Misteri Jam 12. Bila aku terlelap, kakak aku sebenarnya sudah keluar. Dan kakak aku fikirkan yang aku sudah masuk ke dalam. Kerana, kata Khairil, dia fikirkan kakaknya dah pun masuk ke dalam rumah, tinggalkan dia. Maaf, dia ingatkan, kakak beliau ingatkan yang kakak beliau ni ditinggalkan oleh beliau kerana terlampau lama. Jadi kakaknya pun masuk dalam rumah, terus masuk dalam bilik. Waktu tu Khairil terbangun, pergi belakang sebab terdengar bunyi pintu tandas, dan tiba-tiba ternampak pintu tandas tu tertutup balik. Dia sangkakan kakaknya yang masuk dalam tutup pintu. Sedang tunggu, suara tu menjelma. Langsung bila Khairil terpekik, kakaknya terdengar dari bilik. Daripada bilik kakak ada tingkap. Dari tingkap tu boleh lihat belakang rumah. Dia menjenguk keluar daripada tingkap, memanggil Khairil. Khairil, aku sudah masuk dalam. Apa kamu bikin di luar? Aku lari lintang pukang, Casey. Masuk bahagian dapur, tutup pintu. Pergi ke bilik kakakku. Aku marah. Aku jelaskan aku tertidur. Dan kakakku sangkakan aku tinggalkan dia. Casey, di kampung aku ni banyak penampakan dan cerita tentang Pontianak. Mungkin itu adalah suara makhluk Pontianak yang menakut-nakutkan aku. Casey cuba cari Kampung Tandua, Sabah, Malaysia. Jadi saudara, kisah yang saya bacakan yang pertama dalam Misteri Jam 12 bersama dengan Khairil, pendengar kita dari Sabah. Baik, sebelum tu ada kiriman yang saya ingin bacakan. Mungkin ada di antara anda pernah mendengar kisah ini, tapi ini agak serupa yang pernah dikongsi sama. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Wahid Sulaiman yang berkongsi keratan yang beliau ada terbaca. Dan di sini dikatakan seorang lelaki warga Cina telah pun dikahwinkan dengan pasangannya. Dan apa yang menarik tentang kisah ini, pasangan yang dikahwinkan kepada lelaki ini, wanita itu sebenarnya telah pun meninggal dunia. Dalam keratan Akbar ini mengatakan, ibu kepada wanita yang dah meninggal dunia ni rasa terkilan sangat-sangat untuk melihat anak gadisnya berumah tangga.
setelah anak gadisnya terlibat dalam satu kemalangan. Setelah itu, ibu dan ayah kepada wanita yang telah pun meninggal dunia ini menyimpan anaknya. Preserve lah, menyimpan anaknya dengan bahan-bahan pengawet di dalam rumah mereka. Malah ibu dan ayah yang kaya raya ni lah telah pun pergi ke jalan-jalan dan berjumpa dengan setiap lelaki yang beliau temui. Katanya, engkau nak kekayaan tak? Aku nak kasih kau duit dan sebagainya lah. Tapi dengan satu syarat, kalau engkau nak dapat kekayaan aku, engkau nak kena kahwin dan tidur dengan anak aku. Jadi ramai lelaki-lelaki yang inginkan tawaran yang diberikan oleh pasangan suami isteri ini. Dan mereka sejurus saja melihat bakal istrinya, pasangan-pasangan lelaki ini terus tak jadi nak kahwin dan tinggalkan rumah tersebut. Sampaikan pada suatu hari lah, setelah sekian lama mencari, jumpa seorang jejaka yang tinggal di dalam sebuah kampung yang agak dalam, di mana tawaran yang sukar untuk ditolak, wang yang berjuta dolar yang diberikan oleh keluarga anak orang kaya ni lah. Sebabnya ibu dan ayah memang cukup-cukup ingin melihat anaknya yang dah pun meninggal ni berumah tangga. Jadi oleh kerana hasrat tu tak tercapai ketika hidup, mereka teruskan hasrat mereka supaya tercapai ketika anaknya meninggal dunia. Dalam akhbar ini mengatakan, satu persatulah lelaki dia jumpa, dia bawa datang rumah, wah nak kahwin dengan anak aku. Kononlah saya rasa macam itulah. Jadi apabila lelaki satu persatu datang, mungkin disajikan dengan minuman teh, dia cakap, baiklah sekarang kau ada sedia nak tengok anak aku? Boleh. Semangatlah nak dapat duit ni berjuta dolar ni nak jadi pewaris harta benda ni. Kemudian bawa naik atas, masuk dalam bilik anak, buka pintu, anak tengah baring atas katil tapi tidak bergerak. Jadi bila ditanya kenapa anaknya tengah tidur ke? Tak, anak aku sebenarnya dah meninggal dunia. Dan akhirnya ada seorang lelaki yang telah pun setuju berkahwin dengan anak kepada dua pasangan suami isteri inilah, dan mendapat wang yang agak banyak, walaupun setelah ketahui bakal isterinya adalah seseorang yang dah pun lama meninggal dunia. Jadi untuk membuktikan rasa kasih dan sayang, lelaki tersebut harus meniduri isteri yang dah mati dalam rumah mereka. Jadi mak bapak ni cakap, okey, kau masuk dalam bilik, kau tidur dengan anak aku. Upacara persandingan berjalan macam biasalah. Ada jemputan orang-orang tertentu. Malah wanita tersebut bila didirikan di belakang papan, beralaskan badannya papan dan berdiri tegak, matanya tu telah dibuka dengan menggunakan sejenis pelekat mata dan diletakkan katanya contact lens supaya mata wanita tu tidak kelihatan seperti orang yang dah pun meninggal dunia. Dan malam tu lelaki tersebut dibawa masuk ke dalam bilik bersama dengan mayat isterinya untuk tidur dengan isteri tersebut. Dan lelaki ini difahamkan harus melakukan perkara-perkara ... ini. Anda bayangkan, Kemudian untuk beberapa bulan sebelum ibu dan ayah wanita ini mengesahkan yang mereka akan berikan wang kepada jejaka tersebut. Walau apapun, jangan mudah kita percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12. Saudara, kisah berikut ini ingin saya bacakan. Ini adalah satu pengalaman peristiwa yang berlaku di salah sebuah asrama. Ini asrama terletak di Johor, dan asrama ini adalah asrama para pelajar universiti di Johor. Lebih tepat lagi bukan universiti, tetapi pelajar-pelajar yang mengambil diploma menetap di sebuah asrama. Dan inilah kisah yang diceritakan tentang gangguan dalam tandas di asrama ini. Saya tak akan sebutkan nama asramanya, tempat mana, lebih tepat lagi untuk diploma sekolah apa, tapi anda dengar kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Di salah sebuah politeknik di Johor,
Beliau kata beliau juga adalah seorang penduduk yang menetap di salah sebuah asrama di Politeknik ini. Dan Politeknik ini memang jauh daripada kawasan-kawasan perumahan dan ia dikelilingi dengan hutan. Jadi di asrama ini ada sejarah-sejarah pelajar-pelajar yang kena histeria, kena sampuk, kena rasuk. Perkara yang biasa tetapi bukan berlaku setiap hari. Jarang-jarang benda ni berlaku. Jadi apa yang ingin diceritakan adalah berkenaan dengan sebuah tandas dekat asrama saya, Casey. Tandas ni memang dah tahu dah. Tandas yang disebutkan dekat asrama ni adalah tandas di tingkat 3. Tandas tingkat 3 ditutup, semua orang tahu, sebulat suara semua tahu kisah di sebalik tandas ini. Tandas ni bukan calang-calang tandas, Casey. Tandas ni ada penunggu dan barang siapa yang masuk, para pelajar yang masuk akan kena gangguan dan boleh menyebabkan kerasukan dan histeria. Pendengar Misteri Jam 12. Julie berkongsi lagi. Saya yang menetap di asrama ini, memang tandas nombor 3 tingkat 3 ni memang tidak ada orang pun berani menggunakannya bila mendengar kisah di sebalik tandas yang disebutkan. Jadi pelajar ni akan sentiasa menjadi pelajar, yang mana mereka ni sentiasa akan menjadi seorang pelajar yang nakal. Kalau geng dah jumpa geng, member dah jumpa member, mesti macam-macam kita akan buat. Jadi asrama ni adalah asrama untuk pelajar wanita. Tingkat 3 tandas, no, tak boleh pergi, semua tahu tandas tu berhantu. Cuma pihak sekolah tak cakap tandas tu berhantu. Kita semua tahu, Casey. Jadi bila kawan-kawan semua dah berkumpul ramai-ramai, kita pun pada waktu itu bermain permainan Truth or Dare, iaitu beritahu perkara yang benar, yang sebenar, ataupun cuba satu cabaran. Ada kalanya nak beritahu perkara yang benar tu agak rumit. Mereka akan memilih Dare untuk buat satu cabaran. Pendengar Ria 897 FM. Jadi pada malam tu saya dengar kisah ni. Salah satu bilik, para pelajarnya dengan beberapa pelajar dari bilik lain berkumpul bermain permainan Truth or Dare. Akhirnya salah seorang dari mereka dicabar untuk pergi tandas tingkat 3, masuk dalam dan pekik nama kawan-kawan yang bermain permainan ni. Misal kata ada Izati, ada mungkin Lia, ada Hidayah dan sebagainya. Jadi cabarannya, orang yang kena selepas ini, yang kena Dare, dia tak boleh pilih Truth of Dare, tak boleh. Dia Truth of Dare tak boleh pilih, oh aku nak cakap benda yang benar, tak boleh. Dia ada satu katanya di sini permainan ini ada dadu yang telah pun disiapkan, Truth or Dare. Kalau kita goncang dadu, jatuh Dare, kita kena buat Dare. Kalau Truth, kena beritahu apa jawapan yang paling jujur, yang sebenar bila ditanya soalannya oleh teman-teman yang sedang bermain permainan ini. Jadi salah seorang pelajar ni terkena Dare pada malam itu. Salah seorang pun, semua tengah duduk, nama nak Dare apa korang fikirkan lah, tolong lah, Dare apa buat apa Salah seorang dari mereka kata, apa kata kau suruh dia pergi toilet tandas tingkat 3? Tak nak, jangan main lah. Apa pula? Kata Dare apa, belum tahu siapa yang kena. Jadi pendengar Ria 897, bila tanya lagi, okey, boleh pergi tandas tingkat 3, kau masuk dalam, kita semua diri kat luar, kau pekik nama kita satu persatu. Misal kata dalam waktu itu yang bermain permainan ini ada 5 orang. Dia kena pekik nama 5 orang dalam tandas, baru dibenarkan keluar. Itu Dare. Jadi pendengar Ria, budak perempuan ni lah, pelajar ni bernama Ayu. Ayu telah pun terkena menjadi mangsa. Jadi apa yang berlaku, Ayu terpaksa akur, jalan perlahan-lahan, pergi ke tandas. Teman-teman yang lain semua jenguk daripada pintu bilik.
pintu bilik tidur tu dekat asrama kami, semua ada berdiri tepi pintu, semua sedang tengok. Si Ayu ni pusing. Dia pusing tengok kawan-kawan yang lain. Waktu tu saya ada bersama dengan mereka, tapi saya tak main. Saya cuma tukang pemerhati saja. Jadi pendengar Ria, Ayu jalan beberapa tapak tengok belakang. Yang lain semua, "You, pergi, cepat, pergi." Jadi mereka katakan pada Ayu, "Kau masuk dulu, baru kita diri dekat luar." Ayu jalan perlahan-lahan, jalan. Ayu masuk dalam, pintu pun tutup. Semua mereka yang sedang bermain ni, salah seorang daripada kita mengatakan, "Okey, Ayu dah masuk dalam. Jom kita main lagi lah, jom." Saya pun marah. Korang tak boleh gini lah. Tinggalkan dia sorang-sorang. Korang janji apa nak diri depan. Apa nak main lagi? Pergilah tengok. Kau tak main, kau diam lah. Pergolakan, pertengkaran yang berlaku antara saya dan juga rakan-rakan yang bermain permainan Truth or Dare. Ayu dekat dalam. Saya tak sampai hati, katanya. Saya pun jalan menuju ke arah tandas tingkat 3. Tak berani nak tolak pintu. Saya diri dekat luar, sorang-sorang pada waktu malam. Ayu, kau okey tak? Ayu? Tiba-tiba, setelah beberapa kali beliau panggil, dia terdengar sesuatu. Mula-mula dia dengar suara orang bernafas. Ayu, kau okey tak? Ayu. Ida! Beliau cuba memanggil kawan-kawan yang sedang seronok bermain permainan ini. Ayu di dalam tak menyaut, tapi dengar ada orang bernafas. Tiba-tiba, pendengar Ria 897, kata beliau. Seram cerita ni. Baik, muka surat seterusnya. Kata beliau di sini, dengar Ayu pekik, nafasnya begitu panjang yang saya rasa orang biasa tak boleh buat. Mereka yang sedang bermain terus keluar. Ada yang menjenguk daripada pintu bilik, datang ke arah saya. Kenapa? Ayu kat dalam, Ayu. Masih lagi kedengaran Ayu terpekik dengan nafas yang begitu panjang. Kita pun menghampiri tandas tingkat 3. Tandas ni memang tak boleh masuk. Kita semua tahu. Tolak pintu tandas. Dalam tandas gelap kisi. Tak nampak Ayu pun. Ayu, mana kau? Keluar Ayu. Kita takutlah nak masuk. Ayu. Casey, dalam gelap, saya dengan kawan saya nampak Ayu merangkak. Di atas lantai tandas yang kotor, dia merangkak menuju ke arah salah satu kubikel yang ada. Kita cuba hidupkan lampu yang ada switchnya di sebelah kanan saya. Lampu menyala. Pergi dalam, Ayu pingsan. Nasib baiklah Ayu tak kena rasukan. Cuma sekadar pingsan, Casey. Kalau benar-benar Ayu dekat dalam sesuatu perkara berlaku, mungkin kita semua harus berdepan dengan apa yang telah pun kita lakukan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah berikut ini khususnya untuk anda yang gemar ataupun yang mempunyai bilik dan
tidur seorang diri dalam bilik. Ini berlaku kepada pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Nur. Saya ni anak sulung, mempunyai sebuah bilik untuk saya tidur pada satu ketika dahulu. Jadi beliau menceritakan dalam bilik beliau seorang diri, ada kalanya rasa seram. Rasa seram seolah-olah ada sesuatu yang ikori saya. Dan katanya di sini, lazimnya kalau saya balik rumah, saya akan terus masuk bilik, duduk dalam bilik, makan, nak minum, nak main game, nak chatting online. Semua saya lakukan di dalam bilik tidur di rumah saya. Perkara aneh mula berlaku apabila pada waktu malam kadang-kadang saya tengah duduk, tengah baring, dengar seperti ada orang lontar ataupun campak batu-batu kecil. Campak kena tingkap bilik, ketek, ketek, ketek. Dan kemudian saya pernah nak cari dan nak dapat tahu siapakah angkara yang mana tingkap bilik saya ni kedengaran seperti ada seseorang yang campak batu-batu kecil beberapa kali. Pendengar Misteri Jam 12, itu baru tanda-tanda yang pertama, katanya Nur. Yang paling dahsyat sangat-sangat. Baik, tadi email saya dia agak berkecamuk sikit. Okey, kata Nur, bila dia berada dalam rumah tu, kebelakangan pada waktu itu dah mula ada tanda-tanda yang menakutkan. Seperti ada orang campak batu-batu kecil dekat tingkap. Dan ada kalanya batu tu, mungkin dia campak tak terkena tingkap sampai masuk ke dalam rumah. Nur tak perasan, saya katanya tak perasan bila saya bangun tengah-tengah malam, nak pergi dapur minum air, nak buang air kecil. Jadi saya akan turun dari katil, saya pusing sedikit, terpijak banyak batu-batu kecil Casey, berada dalam bilik tidur rumah saya, yang mana bilik tidur tu adalah bilik tidur beliau tinggal seorang diri. Adik-beradik yang lain, ada 2 adik lelaki, mereka berkongsi satu bilik. Jadi selepas bunyi batu dilontar beberapa kali, kejadian makin lama makin teruk dan makin menakutkan. Selepas bunyi batu dicampak beberapa kali, saya pun tak nak indahkan sangat, tak nak takut-takutkan diri saya. Saya tetap tidur baring dalam bilik tidur saya yang disebutkan tadi. Kali ini pula benda lain berlaku. Tengah baring, sambil wajah saya memandang ke arah tingkap dalam bilik, saya ternampak kain langsi yang ditiup oleh angin. Sekejap ia ternaik atas berkibaran, dia turun balik. Naik atas berkibaran, dia turun balik. Pada waktu itu, bila kain langsi itu naik ke atas sedikit, alangkah terperanjatnya Casey. Saya nampak seperti ada susuk tubuh pocong. Betul Casey. Susuk tubuh manusia yang dikafankan, siap dengan kapas pada hidung, wajah pucat, mata pejam, tapi memakai kain serba putih, sama seperti pocong. Ya, katanya di sini sama, seperti menyerupai makhluk pocong. Nampak sekali angin tiup, langsi saya ternaik, dan ternampak bila langsi turun, tiup balik, makhluk tu hilang begitu saja. Rupa-rupanya gangguan yang saya alami, kata Nur. Gangguan yang saya alami kebelakangan pada waktu itu, sebab saya dah tinggal dekat rumah ni dah bertahun. Cuma baru-baru itulah yang paling dahsyat. Kerana orang yang meninggal, ada orang meninggal dekat blok saya, dan orang ni ada pelihara sesuatu. Pengamal ilmu ... katanya di sini. Jadi akhirnya setelah berjumpa dengan beberapa orang pakar, pakar itu hanya kata boleh kunci bilik. Kunci bilik iaitu kunci tingkap biliknya, kunci tingkap koridor, supaya ia tidak terus mengganggu dan tidak membuat jiwa tenteram, katanya di sini. Kisahnya agak panjang, saya dapat baca sedikit saja untuk anda. Saya akan kembali sebentar nanti sebab ada masalah sebenarnya pada mesin pencetak dalam konti ini. Tadi saya baca tersekat-sekat sebabnya toner dah habis, jadi ada bahagian-bahagian tengah baca, tiba-tiba toner habis, bahagian tengah tu
ada dalam 2-3 perkataan hilang, saya kena sambung sedikit. Sebab itulah saya cuba dapatkan ayat dan perkataan yang tepat dalam kisah yang dikongsi sama. Saya akan cuba cari toner di sini dan saya cuba gantikan toner baru. Harap saya kembali tidaklah akan rasa terganggu tersekat-sekat bila saya kongsi bersama dengan anda kisah-kisah dalam Misteri Jam 12. Hello, selamat tengah malam Akasha, apa khabar? Khabar baik. Ini buat panggilan dari mana ni? Johor Bahru. Dan kisah anda tentang apa ni? Silakan. Okey, saya cerita pengalaman saya. Ini terjadi di rumah saya lah pada beberapa tahun yang lepas. Okey, time tu saya baru balik lepak dengan kawan saya. Okey, saya ikut laluan kebun teh. Okay, time saya lalu kebun tu saya terperhatilah kat pandangan kubur tu. Dia rasa tak sedap lah. Saya tak sedap hati. Tapi saya buat bodoh lah. Saya balik. Bila sampai rumah, saya lepak luar sekejap. Tak ukur kan. Dia bawa masuk. Saya cuci kaki apa semua. Baru saya nak naik ke atas. Dia nak naik ke bilik tu, saya matikan lah semua lampu. Tapi hati tu saya tak sedap. Jadi saya matikan juga. Matikan semua lampu, tiba. Masa saya matikan je, mata saya tertumpu dekat berhampiran tangga yang saya nak naik tu. Saya ternampak satu lembaga putih and then rambut dia panjang tutup muka lah. Dan tu memang terkejut gila lah. Allah je tahu apa yang saya rasa. Saya buka balik lampu. Dan tu saya fikir, sutikan dia lah. Fikir nak naik ke, saya nak stay kat bawah je kan. Saya rasa lah apa yang saya nampak berhampiran tangga yang saya nak naik. And then saya nak call adik saya tak angkat. And then saya baca lah ayat kursi apa, nikat naik atas lah, lalu tangga yang saya nampak tu. Tapi meremang lah, berumur. Dah tak tentu rasa lah. Malam tu memang dah tak boleh nak tidur. And then esok pagi saya dekat mak saya. Mak saya ikhtiar lah jumpa pada yang pakar. And then pakar ni lah ubat. Ada cerita yang satu lembaga tu yang saya nampak tu punya anak. Kerja juga lah, dia cakap ikut saya balik rumah. Dan dia masuk tapi dia tak jumpa yang keluar. Dan lepas saya kira alhamdulillah everything semua okey. Terima kasih Akasha. Ya, kita yes. Kawan saya Amiruddin dengan Firdaus salam dia tadi minat gila kita. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada mereka juga. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Kembali